Kalau tuan-tuan boleh baca selawat dalam sembahyang tu lagi betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ulama Islam sepakat ini adalah selawat yang paling afdal. Dipanggil selawat Ibrahimiyah. Apa-apa yang ada dalam solat, itulah yang afdal di luar solat. Tuan-tuan, segala zikir yang ada dalam sembahyang adalah zikir yang afdal di luar sembahyang. Segala bacaan yang ada dalam sembahyang adalah yang afdal di luar sembahyang. Doa yang ada dalam sembahyang adalah afdal di luar sembahyang. Selawat adalah sembahyang adalah afdal di luar sembahyang. Bahkan perbuatan yang kita buat adalah sebaik-baik perbuatan yang Allah Ta'ala suka. Itulah qiyam, rukuk dan sujud. Tak ada perbuatan lagi yang lebih Allah Ta'ala suka di kalangan perbuatan manusia melainkan qiyam, rukuk dan sujud selain daripada doa. Tahu? Bahkan Allah Ta'ala cipta ni malaikat itu kan bermacam-macam peranan. Nah, antara malaikat yang paling dekat juga dengan Allah Ta'ala ialah malaikat yang Allah Ta'ala cipta dia sujud selama-lama daripada dulu sampai akhir. Rokok selama-lama daripada dulu sampai akhir. Nak cerita perbuatan tu bagus lah. Kan? Tuan-tuan baca dalam sembahyang, tuan-tuan baca apa? Fatihah. Surah sebesar-besar dalam Quran ialah Fatihah. Tak pernah diturunkan dalam Injil, tak pernah diturunkan dalam Zabur, tak pernah diturunkan dalam Taurat. Dan Nabi kata tidak juga turun dalam Quran seumpamanya. Bahkan Nabi panggil Fatihah sebagai Al-Quranul Azim, Quran yang paling besar. Nampak? Fatihah. Tuan-tuan sakit tuan-tuan, tuan-tuan baca Fatihah. Baca Fatihah. Tuan-tuan buka Musnad Ad-Darimi daripada Abdul Malik bin Umair. Nabi kata Fatihatul Kitab Shifa'un min kulli da'. Nabi kata Fatihah adalah syifa kepada segala penyakit. Nabi kata Fatihah. Bahkan ada banyak riwayat yang sahabat ni ada orang sakit dia baca Fatihah. Umpama satu riwayat daripada Imam Bukhari, daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Segolongan sahabat dia berjalan pergi ke satu tempat. Tiba-tiba dia berhenti di satu kampung. Lepas tu kampung tu ketua dia sakit. Orang tanya dia, siapa yang boleh jampi di kalangan kamu ni? Sahabat dia tak tahu nak jampi apa. Nabi pun tak ajar dia jampi Quran. Dia pun ingat surah Al-Fatihah. Dia pun baca Fatihah. Tiba-tiba selang beberapa hari kawan tu sembuh. Dan kedua kampung tu bagi hadiah kat dia. Bagi hadiah kat dia kambing. Ada semua kata sekali untuk kambing Allah Ta'ala alam. Tapi bagi kambing lah kat dia. Riwayat dalam Bukhari hanya diberi sebahagian daripada kambing. Adalah orang kata 100 ekor, Allah saya tak jumpa dah. Allah Ta'ala ada alam, mungkin ada riwayat tu. Tapi saya tahu diberikan beberapa bahagian kambing. Dia balik, dia beritahu Nabi cerita ni. Nabi ketawa. Nabi kata, siapa ajar kau ini jampi? Mana kata betul lah. Nabi kata, ambil kambing tu bagi aku sikit. Khudhu minha. Nabi kata, khudhu minha wa dhribu li sa'nuh ma'akum. Ambillah kambing tu bagi aku sikit. Nabi kata. Ada satu lagi umpama riwayat daripada dia panggil apa nama Ibnul Mu'alla. Oh sama. Riwayat Ahmad. Ada orang sakit tu kan. Dia sakit. Sahabat ni tak tahu nak buat apa. Dia baca Fatihah. 3 kali bagi 3 kali letak. 3 kali bagi 3 kali letak. 3 kali bagi 3 kali letak. Tiba-tiba orang tu sembuh. Dan dia jumpa Nabi, dia beritahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang aku buat begitu. Nabi pun kata, ma adraka anna ruya. Siapa yang beritahu itu jampi? Nabi cakap gitu bukan kata apa. Nabi beritahu ayat ni memang jampi lah. Tapi Quran sebenarnya semua boleh jampi.
Tapi nak kita Fatihah tuan. Anak kita demam baca Fatihah. Kita pagi baca Fatihah, petang baca Fatihah. Di samping doa-doa yang lain ya. Kena banyak baca Fatihah. Boleh? Kita kena faham benda ni. Lepas tu saya kata tuan-tuan kalau sakit tak jadi bobo lah. Tuan-tuan sendiri boleh jadi bobo. Pergi jumpa bobo, dia baca jampi Melayu. Adalah Quran sikit sebanyak. Tuan-tuan ingat Fatihah. Silap-silap tuan baca Fatihah lebih baik daripada dia baca Fatihah. Mana ada jampi lebih hebat daripada Quran? Dan dalam Quran itu Fatihah yang paling hebat. Kadang-kadang kepercayaan kita tak yakin. Cuba tuan-tuan yakin. Tak ada satu jampi yang lebih hebat daripada Fatihah. Satu lagi 3 pun. Saya pesan sungguh-sungguh pasal ada di kalangan kita ni kadang-kadang semayang bagus. Dia kata tuan-tuan semayang kamu lah. Semayang dah bagus, tapi tang ni out. Bila cerita pasal akidah ni berkaitan dengan perubatan, dia jadi out. Akhirnya dia menggadaikan iman dan amalan yang dia buat selama berpuluh tahun pasal dia pergi cari benda yang syirik-syirik. Fatihah dengan 3 pun. Saya nak tanya, Nabi bila kena saya Nabi baca apa? 3 pun. Bahkan Nabi ni tak pernah tinggal 3 kul setelah dia diturunkan kata Aisyah radhiyallahu taala. Bahkan Nabi, saya tanya kita ni, berapa ramai di kalangan kita ni bila nak tidur baca 3 kul? Jawab lagi. Pasal apa saya tekankan benda ni? Sebab perkara ni tuan-tuan, dia bukan bersabit dengan ibadah semata-mata, tapi dia bersabit juga dengan kita punya kepercayaan akidah kita ni. Sejauh mana kita yakin dengan kalam Tuhan. Quran ni bukan sekadar apa yang kita baca, tapi apa yang kita semakkan di hati. 3 pun. Saya tanya, berapa ramai di kalangan kita yang nak tidur baca 3 pun, selepas mayang baca 3 pun? Tak baca Ustaz. Padahal sakit. Padahal macam masalah. Pasal kita tak buat benda yang kadang-kadang Nabi tak pernah tinggal. Penting benda ni. Tapi semayang kena semayang lah. Baca 3 pun tak semayang tak ada apa. Ni cerita dia ialah sunnah yang besar selepas apa yang difardukan. Tuan-tuan baca 3 pun. Nabi SAW bila masuk peperangan baca 3 pun. Nabi bila lalu tengok awan mendung baca nak taufan, Nabi baca 3 pun. Nabi nak tidur baca 3 pun. Bahkan Nabi bila sakit dia baca 3 pun ke atas seluruh badan. Sampai bila dia sakit, saat dia nak wafat, dia tak boleh baca tuan-tuan. Tak larat kan. Pergi semayang pun kena tarik. Seorang tarik belah kanan, seorang tarik belah kiri. Sampai nampak garisan Nabi pergi semayang. Sebab tu kadang-kadang kita dia kena malu. Pasal apa? Nabi tak larat, tak boleh bangun dah. Tapi Nabi masih pergi kepada semayang berjemaah. Walaupun diseret di kanannya Abu Bakar, di kirinya Umar. Bila diseret Nabi kepada semayang, nampak garisan datang anak daripada rumah Nabi kepada masjid. Kita ni sihat wa'afiat. Masjid depan rumah pun tak bagi. Apa nak jadi ni? Kan? Nabi bila sakit dia tak mampu nak baca 3 pun. Apa Aisyah buat? Aisyah ambil tangan Nabi, Aisyah bacakan 3 pun, Aisyah tiupkan. Kemudian Aisyah sapu tangan Nabi ke atas seluruh badan. Nampak tak betapa pentingnya amalan? Nabi tak boleh buat, Aisyah yang buatkan bagi. Sebab tu kita tak boleh tinggal. Dan benda ni sebenarnya nak istiqomah susah. Tapi bila kita buat, tuan-tuan akan rasa keajaiban. Nak tidur, baca 3 pun. Tiup dulu kat tangan. Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq. Bismillah dulu lah. Saya ikut aja Ustaz beritahu dah nak reka aja. Qul a'udzu birabbin nas. Sapu kepala sampai bawah. Di tempat tidur kita lah. Boleh dalam keadaan baring, boleh keadaan duduk. Jadi tempat tidur kita. Kan? Tiup lagi. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sapu satu badan. Kemudian bertiup lagi, baca 3 pun. Sapu satu badan. Mulai daripada hari ni tuan-tuan buat. Saya syurkan sangat-sangat tuan-tuan buat amalan. Bukan saja untuk amalan, tapi juga untuk kita punya kepercayaan, iman kita, akidah kita. Nampak?
Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kemudahan kepada kita. Sakit ni semua orang sakit, tapi itu ubah-ubah lah. Tapi dia bagi. Yang kedua selepas semayang, sebab Nabi besar pada umat bin Amin, jangan tinggal. Tuan-tuan, 3 kulit tak boleh tinggal. Kita kena jadi teman. Kita ni patah sakit sikit cari bomo, patah sikit-sikit jumpa ustaz minta air. Kan? 3 kulit pandai baca lah sekali. Pasal saya cakap, kita ni dah jadi mentaliti orang kita. Sampai orang tuan-tuan, anak nak ambil lesen PPG mau cari ustaz. Kawan saya beritahu, ustaz, ada hutang ni? Dia tak ada. Kawan saya nak minta tolong sikit lah. Tak tolong apa? Inilah anak dia nak minta JBJ ni, nak minta air sikit ustaz. Aku ni bohong apa? Saya kata nak test JBJ, kan? Doa lah, baca lah buku, pergilah test. Ya Allah, nak minta air juga. Bila kadang-kadang dia berdebar kan, berdebar Allah, baca lah Quran, kan? Orang kita dah jadi dulu. Kalau jumpa dia, ustaz, saya minta air sikit ustaz. Pasal apa? Anak saya ke menantu saya ni siang malam bergaduh je ustaz. Saya tak larang. Saya dah 6 tahun kahwin, hari-hari saya bergaduh diri saya. Sampai sudah tak buat air. Tapi kalau orang sakit minta air, memang saya buat. Tapi kalau lain pada tu, hajat itu, hajat ini, tak ada air nak selesaikan hajat kita. Tak ada. Minta dengan ustaz lain mungkin lah. Tapi kalau dengan saya tak ada lah. Kalau sakit betul lah. Sakit okey, ambil air, baca Fatihah, jadi kebun, berdaya kursi, doa sikit, jalan. Tapi kalau untuk hajat, jangan. Sebab orang kita ni kadang-kadang air tu dah jadi untuk hajat, kan? Air tu, air tu ini, air tu itu. Jadi kita kena bagi tahu lah. Benda ni kadang tak berapa yang betul lah. Kak ada ni? Sejam ni? Ini selawat kan? Dah habis selawat lah? Ustaz tanya pula. Dah habis selawat? Kamu lagi? Nak kamu apa? Dan adalah yang lain-lain macam ayat kursi. Itu untuk kita punya amalan ya? Untuk amalan kita. Kita ni sebenarnya kalau kita belajar Islam betul-betul, amalan yang sedikit 2-3 perkara yang saya sebut ini, termasuk dengan Fatihah, termasuk dengan 3 kul, dan satu lagi ayat kursi, kita tak perlu yang lain. Bahkan kita tak perlu nak cari orang lain. Cari ustaz boleh, suruh ustaz doa, itu sunnah. Suruh ustaz doa tak apa. Tapi jangan nak minta air lah, apalah, jumpa bomo, tak payah. Kita dah ada ayat kursi, kita dah ada 3 kul, kita dah ada Al-Fatihah. Ada orang